Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Taala. Tetap bersyukur kita masih lagi disejahterakan oleh Allah SWT kesihatan kita dan minta kita dijauhi daripada wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Kita tidak putus-putus berdoa, moga-moga kita disihatkan, disejahterakan dan Malaysia ini selamat, bumi Malaysia ini selamat daripada wabak COVID-19 ini, insyaAllah, tuan-tuan puan. Dan petang ini kita berjumpa lagi, insyaAllah. Kita akan menyambung lagi apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui sahabat dia namanya Abu Zar. Tetapi sebelum itu tuan-tuan puan, sebelum saya teruskan tazkirah ini, silalah tuan-tuan lakukan tanggungjawab tuan-tuan, iaitu apa dia? Sama-sama kita klik button share. Moga-moga apa? Moga-moga program tazkirah kita ni lebih meriah dan dapat kita memanjangkan lagi ilmu, supaya ilmu kita ni dipanjangkan lagi dan lebih ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana dapat mendengarnya. Dan mari sama-sama kita mengambil peluang ini untuk sebarkan ilmu. Moga-moga dengan ilmu ni biarlah lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada ilmu ni, insya-Allah. Seperti mana yang telah kita sebutkan pada sebelum ni, maka mari sama-sama kita menyampaikan ilmu ni kepada kawan-kawan kita. Kita menjadikan kita ini sebagai generasi, melahirkan generasi yang berilmu. Dan terima kasih kepada yang telah pun menantikan butang share itu, dan insyaAllah sila komen tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan, hari semalam kita menceritakan tentang bahawa jahil. Kita mengakui kita jahil. Sebab apa? Sebab makin kita belajar, makin kita banyak menuntut ilmu, makin kita perasan bahawa kita ni bodoh. Kita ni jahil. Makin banyak. Semalam kita tahu. Semalam kita belajar dah 4 pesan Nabi SAW. Rupanya ada 5. Kan? Makin banyak lagi ilmu-ilmu yang kita belum dapat. Jadi maka sebab itu mari sama-sama kita mengakui bahawa kita ni sebenarnya jahil. Tuan kata kita ni jahil. Maka sebab itu kita diminta menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi kata bahawa semalam, apabila kamu tahu kamu jahil, barulah kita sedar dan kita menyedari bahawa ada satu hadis kun aliman itu satu hadis yang sangat besar hikmat dia. Suruh kita jadi orang yang alim. Tapi tuan-tuan, kita jadi alim pun, makin alim kita makin sedar bahawa kita ni makin jahil. Baik, tuan-tuan, hari ini kita pergi kepada pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Apa dia? Dia kata apa? Wahai Abu Zar. Nabi kata, maksudnya saya cerita tentang bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Arab kan lagi panjang, tak cukup masa kita. Wahai Abu Zar. Akan sampai satu hari di mana ahli syurga akan pergi kepada ahli neraka. Satu masa Nabi kata, Nabi khabar kepada kita, beritahu bahawa satu masa besok, orang ahli syurga dia pergi jumpa ahli neraka. Dia pergi kepada ahli neraka. Maknanya orang ahli syurga dia pergi ke neraka jumpa ahli neraka. Dan dia berkata, ahli syurga tanya kepada ahli neraka, apa yang membuatkan kamu semua masuk neraka? Pasal apa masuk neraka? Dulu kita sama-sama belajar, dulu sama-sama kita pergi dengar kuliah, dulu saya dengar tuan-tuan beri kuliah, dulu saya tengok tuan-tuan sama-sama pergi ceramah, kan? Pasal apa kamu masuk neraka? Dia tak tanya hak kapai tu tanya. Ni kawan-kawan kita, kawan-kawan dia lah, kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia, kawan-kawan ahli syurga. Dia tanya, ngapa awak ni masuk neraka?
Apa dia jawab? Apa dia jawab? Dia jawab apa? Dia jawab, apa dia? Kami pasti masuk syurga. Disebabkan kamu mengajar kami. Kita apa? Kamu pasti masuk syurga. Disebabkan kamu, nak sebut bahawa ahli syurga kata, koma ni masuk syurga sebab awak khabar. You all lah yang mengajar kami cara-cara masuk syurga. Tapi kenapa tiba-tiba awak yang mengajar kami, yang beritahu kami, yang memperingatkan kami, tiba-tiba awak masuk neraka? Apa dia kata? Dia kata bahawa kami hanya menyuruh orang lain melakukan kebaikan, tetapi kami sendiri tak melakukannya. Tajuk ini tuan-tuan ialah amalkan apa yang kita sampaikan. Amalkan apa yang kita sampaikan. Maknanya kita khabar orang suruh baik, maka kita kena buat baik dulu. Tak gitu? Ini kita suruh orang buat baik, tapi kita tak baik. Kita suruh orang sedekah, tapi kita tak bersedekah. Jadi tuan-tuan, agak serang tak? Serang. Kita mendengar mesej ini, Nabi kata bahawa orang itu masuk neraka. Sedangkan dia khabar orang suruh buat baik. Dia suruh buat itu, suruh buat ini. Jadi, menakutkan. Menakutkan. Kalau kita dengar apa yang Nabi sampai ini, kenapa? Kenapa kita serang, ketakut, menakutkan? Kerana memang dia banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Banyak betul berlaku dalam masyarakat kita. Contohnya macam saya lah. Tak? Saya yang sedang ngabar ke tuan-tuan dan perempuan ni. Tengah bercakap ni. Kalau tengah tazkirah ni tuan-tuan dan perempuan. Saya pun takut bimbang. Bimbang terperangkap dalam menasihati orang lain. Tapi saya tidak praktikkan dalam hidup saya. Tahu jahil tapi tak pergi belajar. Duk ngajar orang je. Awak bila masih belajarnya? Maka sebab itu tuan-tuan dan perempuan. Kita marilah sama-sama. Kita amalkan apa yang kita khabar ke orang. Kenapa? Kerana sering kita berjumpa. Selamat sebanyak kita. Ni kita nak cerita tentang wakil. Tentang realiti lah. Tentang realiti. Sering kita berjumpa. Orang marah itu dan ini. Padahal dia buat juga. Nampak tak? Dia marah ke orang. Tapi dia buat. Tu kan gaya ceritanya. Jangan marah. Tapi dia nombor satu marah orang ni. Yang kita sebut nafsul amarah tu. Sering kita jumpa. Apa tak? Selalu kita jumpa tak? Ya. Kita jumpa orang marah. Marah itu, marah ini. Itu tak betul, ini tak betul. Padahalnya dia sendiri tak betul. Ni tuan-tuan. Ataupun, sering juga kita berjumpa dengan orang yang mendengar. Yang berdegar-degar. Bukan yang berdegar-degar. Yang bersungguh-sungguh. Bernasihat. Orang kata, mulut macam bergetih. Sebut macam-macam. Menasihatkan orang. Macam bergetih. Suruh nak nasihat orang. Suruh buat baik. Suruh jujur. Suruh amanah. Jangan khianat. Jangan kita mungkin janji. Jangan itu, jangan ini. Kayaknya dia melanggar. Dia pula ngajak orang. Masih di masjid. Kemarin lagi cantik. Masih bagi kuliah. Tuan-tuan dan perempuan. Kita ini mestilah melakukan amar ma'ruf. Nahi mungkar. Menempati masa. Melakukan kebaikan. Buat itu, buat ini. Jangan ngisap rokok. Tapi dia pula buat. Ini yang dikatakan bahawa yang Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Ni Allah Ta'ala dalam surah Saf ada sebut. Kan macam bertih nasihat orang. Dan kita juga sering kita jumpa orang suruh dia buat baik. Dia suruh orang buat baik. Buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan. Tapi dianya terus melakukan kejahatan. Kadang-kadang kan, saya ni dulu tuan-tuan, saya ni dulu sekolah agama. Orang panggil sekolah Arab. Orang panggil sekolah Arab. Kan? Selalu, awak sekolah Arab, tak saya ikut kamu, kata dia. Awak buat baik. Nampak? Dia khabar saya gitu. Dulu-dululah. Kamu nak pergi sini. Awak tunggu kamu sini. Jadi dia suruh kita buat baik.
Tapi dia tak buat baik. Kalau nak cerita banyak tuan-tuan kan, kawan-kawan kita dulu. Banyak perkaranya. Yang itulah, yang inilah. Kalau cerita kau tak sedap, kau ngata kau tak nak ngabarkan bahawa suruh kau buat baik. Macam saya lah, ni suruh kau buat baik. Tapi sejauh mana saya buat baik? Ni saya pun takut ni nak baca ni. Tapi takut tak takut, ini adalah wakil. Ini adalah realiti. Kena sampaikan. Nak tak nak, ini akan berlaku kepada kita. Apa dia? Kita nak melakukan apa yang kita buat. Kita naklah buat apa yang kita cakap. Orang kata gini, cakap serupa bikin. Bukan cakap tak serupa bikin. Cakap lain, buat lain. Suruh orang buat baik, tapi dia menipu. Dialah kepala alang. Tak? Maka sebab itu, kita akan berjumpa orang yang berterusan menyuruh menjaga hubungan ukhuwah Islamiah. Menjaga silaturahim. Menjaga perhubungan kawan, sahabat dan sebagainya. Nampak? Tak? Tapi apa dia? Tapi dia tidak menjaga insan. Dia sendiri tidak peduli tentang silaturahim. Dia biarkan sahabat dia mengana. Dia sendiri biarkan sahabat dia menderita. Dia sendiri tidak pergi ziarah dan sebagainya. Khabar korang malik sangat. Tapi dia tak peduli korang. Tak, dia sendiri tak peduli korang. Ini bukan kita lah nak ngabarkan bahawa kalau ada, alhamdulillah kita insyaAllah tak termasuk dalam golongan itu. Cuma kita ni sebagai apa? Review balik diri kita. Kita ni review balik. Macam semalam kan kita cerita tentang jahil. Saya tak kata ke tuan-tuan tu jahil. Tak. Nak ngabarkan bahawa makin banyak kita belajar, makin kita rasa kita jahil. Maka janganlah kita culah belajar. Hari ni banyak tempat belajar. Masjid ada, surau ada, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Ni dalam Facebook ni banyak kuliah-kuliah. InsyaAllah kita belajar ni, kita baca ni. Kita terangkan ni. Sebabnya saya tengok dalam Facebook ni banyak macam-macam orang viral. Facebook dia live masak. Masak cekodok pun orang khabar korang, mi rebus kau tunjuk korang, hari ni aku makan jeruk belimbing, macam-macam tuan-tuan. Ngapa korang? Live tu. Tak apa, benda tu tak salah. Kan? Ngajar orang masak, bagus. Tunjuklah dia pergi berjalan sana live tu. Tunjuk secara langsung. Dia pergi berkemah lah, gitu sebagainya. Dia hari ni pergi beli beratur panjang, duduk 1 meter jauh-jauh, tunjuk korang. Live, banyak orang live, macam-macam. Yang paling banyak saya nampak sekarang ni ngaji Quran. Tak berhenti-henti. Tak apa. Belajar. Pukul 7 pagi dah ada live dah. Pukul 7 pagi ada. Pukul 8 pagi ada. Kita pilih pukul 2.30. Kenapa pukul 2.30? Sebab pukul 2.30 ni, kebanyakannya orang dah bersantai-santai. Jadi kita santai. Ni tazkirah santai Zuhur. Tazkirah santai-santai je. Tajuk pun tajuk ringan-ringan je. Gitu. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam konteks yang Nabi sebut ni dan juga ayat Quran surah Saf tadi, kita juga sering menganjurkan orang supaya bermaaf-maafan sesama makhluk. Tapi dia tidak maafkan orang. Jangan. Kawan takkan maafkan dia. Kalau ngabar ke orang suruh maafkan main lagi. Ini satu lagi tuan-tuan. Maaf. Maaf tuan-tuan. Kita kalau buat salah dengan kita maafkanlah. Tak kira lah pasal mana dia salah dengan kita. Kita maafkan dia. Tak rugi lalu maafkan dia ni. Tak rugi. Yang rugi kalau kita tidak memaafkan dia. Awak jaga besok. Kita jumpa di akhirat. Jagalah awak. Tuan-tuan perempuan. Ingat senang nak jumpa di akhirat tak? Saya nak bagi sikit contoh. Betul tak betul saya tak tahu. Pasal kita tak pergi lagi akhirat ni. Ditakdirkan Allah Ta'ala. Kita ni masuk syurga. Timan amalan kita baik. 51% 51% je. Kebaikan kita 49 ayat. Allah kata baru boleh masuk syurga. Kita pun dengan segar hati melangkah dalam masuk syurga. Nak melangkah. Ada seorang panggil kita. Woi, Ustaz. Saya kata, kenapa? Saya ni hari tu ada buat salah dengan Ustaz. Saya nak minta maaf. Kan? Tadi katanya, bila kita tak maafkan orang, kita ingat senang, susah. Nak masuk syurga dah. Keluar balik. Tak jadi sebab nak selesai maaf tadi. Apa salah awak itu dengan saya? Itu kena kira bercara. Kena kira bercara. Bukan main maaf gitu je. Okey, aku maafkan awak. Pak masuk syurga. Tidak begitu. Ngadak balik. Pergi jumpa balik akhir. Allah Ta'ala. Cerita balik kesalahan orang tu pada kita. Tak kesusah. Jadi mulai hari ini, tuan-tuan, malam sekarang kalau sempat, sebelum tidur, ya Allah, ya Tuhanku, malam ini aku maafkan semua
semua orang yang pernah buat salah dengan aku, sama ada dia sedar ke, dia tak sedar ke, dia dah hidup ke, dia dah mati ke, kita maafkan orang. Nabi kata bahawa maafkanlah walaupun ianya musuh kamu. Itu pesan Nabi. Kalau kita tak ikut pesan Nabi, kita nak ikut pesan siapa? Nak ikut pesan saya? Saya tak ada ilmu. Saya baca ni sebab hak Nabi baca. Hak Nabi suruh. Itu terumpai ramai orang kata, baguslah maafkan orang. Tapi dia tak maafkan orang. Jadi hari ni, kita maafkan orang. Jangan lupa tuan-tuan dan puan. Jangan lupa kita memaafkan semua kesalahan orang lain. Tetapi janganlah kita sengaja minta orang buat salah kita. Tak, kita sentiasa memaafkan orang lain, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Kita suruh orang minta maaf, kita maaf, kita suruh orang dan kita maafkan kesalahan orang lain. Dan tuan-tuan dan puan, kita juga sering berjumpa orang dia mencerca orang lain. Dia mencerca orang lain, dia mengatakan orang lain. Dan dia muji keluarga dia, dia muji diri dia sendiri. Kalau mengatakan orang nombor satu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, kita jangan mengatakan orang, kita katalah diri kita sendiri. Supaya kita sedar bahawa siapa diri kita. Kalau kita mengatakan orang kerana namanya mengumpat. Kalau tak betul kerana namanya bertenang. Ini sikit-sikit keluarga aku gini, cucu aku gini, mak aku gini. Semua ngabuk dia baik. Hak orang tak ada baik, dia je baik. Jangan. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi punca yang sebut tadi bahawa kenapa awak nak masuk syurga? Ahli syurga tanya. Maka tuan-tuan dan puan, amat besar kebencian Allah Ta'ala. Amat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala. Kamu yang memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Kaburat maqtan indallah. Sangat besarlah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, jika kita nak bincang tentang ayat dan hadis ni memang panjanglah. Memang banyaklah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, jika kita bincangkan ni, saya ni tak pandai berkata-kata, tak pandai bercakap kan. Dan kadang-kadang kata-kata saya ni pun tak begitu tepat. Dia punya pronoun pun tak betul. Maka kalau kita ni banyak bercakap, maka kita kurangkan bercakap. Sebab kita bahawa orang yang banyak bercakap banyak dosa. Orang yang banyak dosa masuk neraka. Sebab syarat nak masuk neraka dosa. Syarat nak masuk syurga ada pahala. Syarat Jadi syarat itu kita nak memenuhi syarat mana? Nak memenuhi syarat neraka ke nak memenuhi syarat syurga? Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bercakap, kurangkan bercakap. Sebab diam itu lebih baik. Semalam kita bincang. Kalau kita tak tahu, jangan bercakap. Diam itu lebih baik. Kita memang kalau kita bercakap, banyak salah. Banyak mengumpat. Kalau kita bercakap, banyak fitnah. Lebih baik diam daripada kita bercakap. Jadi, nak sebut bahawa Allah Ta'ala pun ingat pada kita. Kamu bercakap tapi kamu tak buat. Cerita bukan sedap lagi. Sebab tu kita nampak ramai. Ramai orang. Kadang-kadang hak duduk pegang tongkat mimbar tu. Rentaknya dia punya mimbar tu berdegung-degung. Punya hebatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Ketahuilah bahawa hisap rokok itu haram. Hisap rokok itu makruh. Makruh tak apa lagi kan? Makruh. Marilah kita tinggalkan hisap rokok ni. Kayaknya lepas itu kita nampak dia lah hisap rokok ni. Nampak tak? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam keadaan ini naklah kita bersabar. Tak apa tak bercakap, tak apa tak bercakap. Naklah kita bersabar. Jika diri kita ini ingat tentang janji Allah Ta'ala kepada orang-orang sabar, iaitu apa dia? Bersabar menguasai kemarahan. Kita bersabar. Kalau kita tak bersabar, apa yang menguasai diri kita? Marah akan menguasai kita. Di mana duduk marah ni? Marah ni nafsu yang pertama, yang paling jahat sekali. Nafsu amarah ni, nafsu yang paling jahat sekali. Maka sebab itu, dalam kita nak bercakap ni, kita nak bersabar. Supaya kita dipelihara oleh Allah SWT, dan insya-Allah kita akan selamat daripada masuk neraka. Sebab apa? Hadis tadi sebut bahawa, ahli neraka, pasal apa engkau masuk neraka? Rupa yang orang tadi kata bahawa kamu hari itu bercakap tapi kamu tak buat. Itu tuan-tuan, itulah secara ringkasnya. Secara ringkasnya apa yang kita nak bincang ini, bahawa apa dia tajuk kita iaitu
kita naklah berkata dan kita amalkan apa yang kita kata. Ini pesanan Nabi SAW kepada kita. Dalam di antara 10 pesanan dia, ini pesanan yang 5. Buatlah apa yang kita kata. Cakap serupa bikin. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi esok. Dan moga-moga hari ini mendapat ceria. Dengan adanya kita perbincangan santai, tazkirah santai ini, ceria. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menjadikan kita salah satu daripada hamba dia yang beramal soleh. Yang beriman dan beramal soleh. Wallahualam. Jangan lupa kita salat hajat, jangan lupa kita berdoa, kita berselawat, kita berzikir dan jangan lupa kita mengaji. Itu pesan daripada saya, Ustaz Suhardiman Muhammad Lazim daripada Rumah Ngaji Barakah. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat nak lihat nak share dengan kawan-kawan kita boleh juga. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan ada masa lapang, bukalah YouTube Suhardiman Muhammad Lazim, buka YouTube. Ada saya upload semua kebanyakan kuliah-kuliah saya, tazkirah saya upload dalam Facebook saya. Itu dalam YouTube saya dan tuan-tuan boleh subscribe. Tuan-tuan tonton dan minta tolong subscribe. Kalau tak tonton pun tak apa. Subscribe saja, risau saja. Wallahualam. Saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen insya-Allah.